Bertemu kembali dalam rentasan berita bersama saya Zawaz Yusof, antara paparan utama untuk edisi 1214 malam ini. Kempen hentikan fitnah media sosial hanya satu lelucon. Benarkah kerjasama UMNO boleh bersihkan rasuah? Konsert Rio Sokmo PAS UMNO 2x5. PRU musim tengkujuh di mana keinsanan UMNO? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelakar memang kelakar. Setelah PAS kalah berkali-kali dalam saman fitnah di media sosial, tiba-tiba Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad terfikir untuk melancarkan kempen henti fitnah di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama itu berkata Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melancarkan kempen hentikan fitnah di media sosial kerana mahu memastikan masyarakat mendapat sebarang maklumat atau berita yang sahih dan betul. Saban hari kita melihat aktiviti fitnah di media sosial semakin menjadi-jadi dan berleluasa. Aktiviti yang tidak bermoral di media sosial seperti laporan-laporan berita yang tidak sahih dan kadang dikitar semula bertujuan bagi menyemarakkan api kebencian dan kemarahan di kalangan masyarakat, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau bimbang bara fitnah ini akan merebak kepada generasi muda dan akan dibawa oleh anak-anak kerana melihat contoh yang tidak baik daripada orang dewasa. Oleh itu kita perlu menjadi pemutus kepada mata rantaian fitnah ini agar generasi yang akan datang dapat diselamatkan. Kesan buruk kepada mereka yang difitnah ini juga akan merosakkan reputasi individu tersebut dan menyebabkan mereka tertekan seterusnya mengundang kepada perkara yang tidak diingini berlaku, tegasnya. Seperti Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri yang juga Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Idris juga memerlukan cermin muka. Jom China sebenarnya mengalu-alukan kempen henti fitnah ini, tetapi apabila ia dilancarkan oleh pemimpin parti yang kuat memfitnah, ia menjadi satu lelucon yang amat menjijikkan. JAKIM menggunakan selebriti bagi membantu menjayakan kempen hentikan fitnah media sosial. Anjuran agensi itu untuk apa? Adakah untuk jadi perisa bagi menghalalkan perbuatan fitnah pemimpin PAS selama ini? Tobahan dilakukan kerana pemfitnah tahu amat sukar bagi kumpulan yang dijadikan mangsa memfailkan saman fitnah disebabkan undang-undang tidak memberi ruang kepada parti politik untuk melakukannya. Ini dinyatakan oleh bekas peguam PAS Muhammad Hanifah Maidin dalam satu kenyataan video di YouTube baru-baru ini. Fitnah daripada mulut pemimpin PAS bermaharaja lela, seolah-olah malaikat atid pun tidak mendengar dan mencatatnya. Terkini fitnah yang membawa kepada takfiri yang dilakukan oleh Abdul Hadi sendiri yang menyatakan bahawa ramai dalam kalangan PH yang tidak beriman atau berakidah dan bermoral, yakni berakhlak secara terbuka, mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah. Fitnah ini dimuat naik di Facebook beliau dan diterbitkan oleh media rasmi PAS Harakah Daily 15 September lalu. Ia terus disebarkan oleh pemimpin PAS dan para walaun bertali arus tanpa takut dosa. Mungkin kalau kempen henti fitnah media sosial itu dilancarkan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, ia lebih munasabah. Namun apabila ia dibawa oleh pemimpin yang partinya terkenal sebagai paling banyak kali kalah dalam saman fitnah, maka Jom Channel tertanya-tanya, menteri ini tinggal di perigi buta mana selama ini? Jom Channel ucap tahniah kepada pengamal media sosial yang tidak berbayar, yang selama ini tegas mendedahkan kebejatan pemimpin yang tidak amanah. Sejambak penghargaan dan terima kasih juga kepada aktivis media sosial yang mengumpulkan senarai fitnah PAS yang terkantoi. Ada yang sampai ke mahkamah, ada juga yang meminta maaf sebelum perbicaraan. Suara media sosial inilah yang digeruni oleh PAS, khususnya menjelang pilihan raya umum ke-15. Memang letih kalau nak baca semuanya. Justru, Jom Channel sarankan kalian Google sendiri di dalam internet. Kemudian kalian nilai sendiri, layakkah Idris menjadi wira untuk henti fitnah di media sosial? Mengapa agaknya tiada suara pemimpin PAS berhubung ladang toyol cyber yang didedahkan oleh Meta pada Ogos lalu?
Tidak ada yang lebih songsang daripada tanggapan bahawa perang terhadap rasuah boleh disempurnakan menerusi UMNO sebagai rakan politik. Namun itulah doktrin yang cuba dicanang oleh pimpinan PAS di segenap pelosok negara walaupun dicemuh dan dihina oleh UMNO kerana bersekongkol dengan pengkhianat bersatu dalam Perikatan Nasional. Bekerjasama dengan UMNO jika mahu berkongsi aspirasi membersihkan rasuah adalah pilihan yang lebih rela dipilih PAS Perak. Demikian pendirian yang dilontarkan oleh Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria, yang diterbitkan di berita.pas.org.my pada 18 September lalu. Beliau berkata demikian didorong oleh pemikiran songsang bahawa tempoh penguasaan Pakatan Harapan di Malaysia lebih menggerunkan walaupun dalam tempoh singkat. Menyedari mudarat besar Pakatan Harapan kepada rakyat dan negeri, PAS Perak bersedia menjalinkan kerjasama politik di peringkat negeri bagi mengekang PH dalam masa sama, membersihkan negara dari budaya rasuah politik dan penyelewengan kuasa, ujar Razman. Kononnya beliau amat mengenali pemimpin Pakatan Harapan Perak sebagai sebuah negeri yang pernah dikuasai mereka. Dalam tempoh penguasaan Pakatan Harapan, pelbagai usaha yang dilakukan dilihat boleh menjejaskan keharmonian rakyat dan kepentingan bangsa Melayu dan Islam. Dominasi DAP sebagai parti utama Pakatan Harapan menjadi ancaman kepada perpaduan kaum dan toleransi agama di Perak. Ini dibuktikan dalam tempoh singkat selepas pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Dakwanya. Sebaliknya, kata Razman, kerjasama dan gandingan politik di dalam Perikatan Nasional di Perak berjalan dengan baik. Begitu juga sokongan padu kepada Presiden Parti itu Tan Sri Abdul Hadi Awang yang katanya menolak rasisme, liberalisme, rasuah serta sekularisme politik. Dalam masa yang sama, mana-mana parti atau individu yang bersedia bersama aspirasi PAS membina negeri berpaksikan teras keadilan Islam dan prihatin rakyat seperti penegasan Presiden adalah dialu-alukan, tegas beliau. Tidak ada satu data pun yang digunakan untuk menyokong dakwaan beliau terhadap Pakatan Harapan Perak yang membawa mudarat dan menggerungkan itu. Justru Jom Channel ingin mengingatkan para walang umpas yang lupa bahawa pihak yang menerima mudarat daripada Pakatan Harapan hanyalah pemfitnah tegar seperti Razman sendiri. Untuk rekod, Mahkamah Rayuan pada November 2019 mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Ipoh supaya Razman membayar ganti rugi sebanyak RM254,150 termasuk kos dan faedah lewat bayar kerana memfitnah Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Ahli Dewan Undangan Pakatan Harapan Negeri Pasir Panjang itu memfailkan saman terhadap Razman berkaitan dua perenggan dalam artikel Seni Harian Jun 2015 yang mengaitkan beliau menyokong konsep negara sekular yang diperjuangkan DAP dan bahawa dia perlu menyertai DAP. Pada 18 Mac 2022 pula, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang memerintahkan Razman membayar ganti rugi RM250,000 kepada pengerusi DAP Lim Guan Eng dan membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung satu catatan Facebook beliau yang memfitnah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Razman Zakaria dalam catatan Facebook pada 18 November 2017 mendakwa Guan Eng dan Kerajaan Pulau Pinang menyokong larangan pekerja hotel memakai tudung. Guan Eng berkata catatan itu direka-reka bertujuan mencemarkan reputasinya dan menggambarkannya tidak menghormati Islam dan budaya Melayu. Menurut laporan, Razman juga diperintahkan tidak mengulangi kenyataan itu di Facebook dalam apa cara sekalipun pada masa akan datang. Adakah beliau insaf dan akur perintah mahkamah? Kenyataan media terkini jelas menunjukkan beliau masih bersikap angkuh dengan membuat tuduhan sembarangan bahawa Pakatan Harapan khususnya DAP anti Melayu dan juga Islam. Walaupun pemimpin PAS termasuk Razman kini semakin cerdik dalam hal memfitnah dengan tidak memetik nama mana-mana pemimpin Pakatan Harapan. Namun hakikatnya PAS menerusi persekongkolan dengan kleptokrat dan perasuah telah mengkhianati mandat rakyat dan merampas hak mereka. Sedangkan Islam menganjurkan umatnya agar mementingkan kesejahteraan bersama dan menjauhkan diri daripada segala perkara yang boleh merosakkan dan membawa kebinasaan. Sama-samalah kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Terjemahannya berbunyi begini: dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam.
Sudah terhantuk, baru terngadah. Begitulah reaksi pimpinan Muda PAS terhadap konsert Rio Sokmo yang berlaku pada 16 hingga 18 September lalu di Stadium Mini Ketereh, Kelantan. Setelah dikritik, pelbagai pihak barulah kedengaran krik-krik suara Ketua Dewan Pemuda PAS Kelantan, Muhammad Kamal Mohamad. Dalam kenyataan pendeknya, beliau membuat kesimpulan bahawa kebanyakan mereka yang memberi pandangan mempunyai asas kebimbangan yang sama, iaitu suburnya budaya konsert di Kelantan. Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan merasakan kebimbangan yang sama sementara negeri ini telah mempunyai identiti adat dan budaya tersendiri dengan dasar merakyat membangun bersama Islam, katanya dalam satu kenyataan. Bagaimanapun, Muhammad Kamal percaya selaku pimpinan anak muda, sikap anak muda Kelantan yang terdidik dengan dasar Islam sejak kecil akan menjauhkan mereka daripada terjerumus ke kancah kemaksiatan. Beliau nampaknya sangat apologetik dalam hujahnya, langsung tidak mengecam konsert berkenaan. Kenyataan ini amat berbeza dengan pandangan Timbalan Ketua Wanita Amanah Awan Kelantan, Nik Faizah Nik Osman, yang mempersoalkan mengapa konsert seperti itu diadakan di Kelantan sedangkan panggung wayang pula tidak dibenarkan. Beliau melihat mengadakan hiburan seperti konsert lebih teruk apabila membuatkan anak-anak muda terkinja-kinja, terutama kepada anak-anak perempuan. Aku tengok budak-budak perempuan kat konsert tu terkinja-kinja habis melompat-lompat anak baju dia. Rakyatnya sebenarnya tak ada beza PAS dengan UMNO, serupa je. Hehehe. Bahkan PAS lagi teruk sebab berselindung sebalik kopiah, katanya dalam logat Kelantan, seperti dipetik Malaysia Deadline. Katanya nama Islam pada parti yang diterajui Tan Sri Abdul Hadi Awang itu hanya tinggal nama pada pasar dan kampung, bukan pada roh PAS itu sendiri. Namun di sebalik laman rumah yang haru biru dengan unsur maksiat, Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Malaysia Khairul Nazir Hilmi Azhar berpaling untuk menyerang pentadbiran Pakatan Harapan yang didakwanya mengancam Islam. Hakikatnya sepanjang 22 bulan pemerintahan PH, tidak ada satu pun kejayaan yang mereka bawa untuk negara. Golongan komunis dan ekstremis dalam PH menggunakan sebaik peluang menyentuh pelbagai perkara melibatkan dasar dan polisi sensitif, khususnya melibatkan hak Islam dan bumi putra. Rakyat tidak mahu diheret dalam politik fitnah, sandiwara bersulam dendam, katanya dalam kenyataan yang diterbitkan di Harakat Daily 19 September lalu. Benarkah tidak ada satu pun kejayaan Pakatan Harapan selama 22 bulan mentadbir negara ini? Jelas beliau pura-pura tidak nampak kejayaan bekas Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menyelamatkan lembaga tabung haji yang turut dipuji oleh laporan Ketua Audit Negara 2019. Selain itu, penubuhan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan MPS adalah bukti iltizam politik amanah dalam memartabatkan undang-undang syariah. Menurut Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Fazil Ahmad, penubuhan MPS itu bertitik tolak daripada Akta Profession Guaman Syar'i Wilayah Persekutuan 2019 atau Akta 814 yang telah dibentang dan diluluskan di Dewan Rakyat pada 15 Julai 2019, diikuti di Dewan Negara pada 31 Julai 2019. Tanpa perlu retorik dan janji kosong, Akta 814 tersebut telah berjaya diusulkan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, YB Dr. Mujahid Yusof Rawa di Parlimen. Katanya, kejayaan Mujahid tidak dapat ditandingi oleh Menteri Hal Ehwal Agama PAS Datuk Idris Ahmad. Malah dalam kes konsert Rio Sokmo, beliau lepas tangan kerana katanya ia mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan PBT serta memenuhi syarat yang ditetapkan. Di Kelantan, PBT ada peraturan sendiri dan sekiranya melanggar undang-undang ditetapkan, terpulang kepada kerajaan negeri untuk mengambil tindakan. Demikian katanya Selamba. Hakikatnya yang berpolitik fitnah dan kalah di mahkamah ialah pemimpin PAS. Yang buat konsert Rio Sokmo ialah negeri yang ditadbir PAS. Benarlah seperti kata Timbalan Ketua Awan Kelantan, Nik Faizah, PAS serupa dengan UMNO. Justru PAS diseru agar jangan mudah menjatuhkan hukum pada orang lain kerana ia akan berbalik pada diri anda sendiri. Pemimpin pelbagai parti menyuarakan kebimbangan mereka berikutan desakan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob agar pilihan raya umum diadakan pada tahun ini. Menurut laporan media, Ahmad Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata, Ismail Sabri perlu membubarkan Parlimen tahun ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 diadakan walaupun pada musim tengkujuh dan berhadapan dengan risiko banjir. Kita tahu ada kekangan akhir tahun ini ada banjir
ada hujan lebat, ada monsun timur laut. Tetapi kalau Perdana Menteri bubar parlimen, banjir pun kita sanggup redah untuk berkempen. Sewaktu banjir pemuda wanita Puteri BN turun lebih ramai daripada parti lain, katanya di petik media. Pengerusi Biro Pendidikan dan Perubahan Masyarakat Amanah Nasional, Datuk Dr. Hassan Bahrum berkata, apabila Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan pada bulan November nanti akan berlakunya banjir besar di beberapa buah negeri, menunjukkan bahawa pilihan raya umum tidak patut diadakan dalam tempoh tersebut. Bila mempersoalkan bagaimana Presiden UMNO yang pernah menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri satu ketika dahulu tidak mengambil kira kesusahan dan tekanan yang bakal dialami oleh rakyat biasa yang menghadapi pelbagai masalah jika berlakunya banjir. Adakah Presiden UMNO melihat pertarungan mengambil kuasa lebih penting daripada membantu rakyat yang sedang dalam kesusahan? Soalnya dalam satu kenyataan, menurut beliau pelbagai agensi terpaksa dikerahkan menguruskan banjir selain urusan berhubung proses selepas pembubaran parlimen hinggalah berakhirnya proses kiraan undi. Golongan guru-guru juga yang terlibat sama sebagai petugas SPR akan mengalami tekanan jika pilihan raya umum diadakan menjelang hujung tahun ini. Bayangkan jika banjir berlaku, sekolah perlu digunakan sebagai pusat pemindahan dan di sebelahnya pula terpaksa dijadikan pusat pembuangan undi. Ujar ahli Parlimen Pakatan Harapan Tampin itu. Beliau juga mengingatkan bahawa pihak sekolah kini sedang menumpukan usaha untuk membuat persediaan rapi kepada semua calon SPM menjelang peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM yang bakal diadakan penghujung bulan Februari 2023, di mana Belas Ehsan, pimpinan UMNO dan ahli-ahli politik yang terus mendesak agar diadakan pilihan raya umum dalam tempoh terdekat, sedangkan guru-guru kita sedang menumpukan usaha membimbing anak-anak kita menghadapi SPM yang menjadi peperiksaan awam terpenting di negara kita, bidas beliau. Sementara itu, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mukhtar berkata PAS tidak akan mengikut langkah UMNO yang mahu pilihan raya umum ke-15 diadakan segera. Naib Presiden PAS itu menegaskan UMNO hanya mementingkan diri sendiri sehingga mahu menyusahkan rakyat berdepan bencana banjir. Beliau tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri Terengganu pada waktu terdekat. Apa yang penting ialah kita tengok rakyat selesa atau tidak. Kalau rakyat berada dalam keadaan kurang selesa akibat banjir, kenapa kita perlu paksa sesuatu yang rakyat rasa tidak selesa, katanya. Lapor Berita Harian. Pandangan yang sama turut disuarakan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri sekiranya pilihan raya umum ke-15 diadakan pada musim tengkujuh pada hujung tahun ini. Kalau bukan musim monsun, lain pula ceritanya. Kalau musim monsun, kami mungkin tidak ikut pilihan raya sebab terlalu berisiko tinggi, katanya dalam satu sidang media pada Selasa. Pengerusi DAP Pulau Pinang itu berkata kerajaan pusat sepatutnya lebih cakna situasi dan mengambil kira pandangan rakyat yang tentunya tidak mahu pilihan raya umum diadakan pada musim banjir. Melihat kepada ketegasan pemimpin parti sama ada dalam Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional yang menentang pilihan raya umum ke-15 pada tahun ini, sangkaan Ahmad Zahid bahawa UMNO BN akan menang besar mungkin akan menjadi mimpi ngeri kepada parti itu. Ini kerana rakyat yang marah kepada kerajaan yang dilihat tiada sifat keinsanan terhadap kesusahan mereka akan sama ada menolak UMNO BN atau memboikot pilihan raya umum ke-15 jika diadakan semasa banjir. Justru ambillah tindakan yang berhemah dengan penuh empati, bukan syok sendiri. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dalam reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.